Assalamualaikum semua. So, tajuk kita pada kali ini adalah perkahwinan. Atau lebih tepat lagi ialah kaifiat perkahwinan. Jadi, first kali sebelum kita tengok apa-apa, kita perlu tengok ciri-ciri yang ada pada calon suami kita dulu. So, first kali, suami tu kena berilmu, beriman, bertakwa, berterima rasa dan akhir sekali seorang yang bertanggungjawab. Nabi Muhammad SAW juga telah menggariskan beberapa perkara yang menentukan sebab seorang terkahwin, iaitu kecantikannya, keturunannya, agamanya dan juga hartanya. Seterusnya, untuk pemilihan calon isteri, bukan semua perempuan kita boleh kahwin je. Ada setengah perempuan yang haram dengan kahwin sama ada selamanya ataupun secara sementara. Untuk perempuan yang haram dikahwin selamanya, ada beberapa faktor yang menjadikan perempuan itu haram dikahwin ni. Iaitu first kali adalah disebabkan keturunannya. Yang kedua ialah sebab sesuai. Dan akhir sekali adalah sebab persemendaan. Untuk perempuan yang haram dikahwin ni disebabkan oleh faktor keturunan. Faktor keturunan ni adalah mereka yang mempunyai pertalian darah kita, iaitu seperti ibu ke atas, anak ke bawah, cucu, adik-beradik, ibu saudara, makcik-makcik, ataupun anak saudara kita daripada anak, iaitu anak kepada adik-beradik kita. Untuk faktor penyesuaian sama je macam faktor nasab, iaitu faktor turunan. Cuma ada syarat-syarat tertentu. Pertama sekali, bayi tersebut mestilah kenyang sekurang-kurangnya 5 kali. Dan bayi tersebut mestilah bila waktu penyesuaian tu mestilah kurang daripada umur 2 tahun. Dan contoh-contoh dia adalah sama macam daripada faktor turunan tadi. Ini adalah faktor persemendaan. Persemendaan ni sebenarnya adalah macam pergabungan keluarga. Dia asalnya boleh je kahwin dengan perempuan tu, tapi dia jadi tak boleh sebab sesuatu berlaku. Contohnya macam ibu tiri, menantu, ibu mertua dan juga anak tiri sekiranya ibu dia telah dipersetubuhi. Seterusnya, perempuan yang haram dikahwin sementara. Contohnya adalah perempuan yang ada talak 3, perempuan yang bersuami, perempuan yang masih dalam iddah, perempuan yang sedang hamil hasil perzinaan, perempuan yang tidak beragama samawi, mengumpul bersama mahram dalam satu masa, dan perempuan kelima bagi suami yang mempunyai 4 orang isteri. Kaifiat perkahwinan seterusnya ialah merisik dan meminang. Merisik ni ialah langkah awal dalam memilih cara isteri yang sesuai serta menepati ciri-ciri yang dikehendaki seorang. Tujuannya adalah untuk supaya seorang itu berpuas hati dengan pilihannya, mengelakkan penipuan dan sekali supaya terjamin kebahagiaan rumah tangga. Kita juga disenatkan untuk melihat hanya pada muka dan tapak tangan. Untuk meminang pula, meminang ni adalah lamaran daripada seorang lelaki kepada seorang perempuan untuk dijadikan isteri. Cara lafaz yang boleh digunakan ialah secara jelas ataupun secara kiasan. Hukum memberikan hadiah adalah harus dengan syarat tidak berlaku pembaziran dan pasangan tuna tu haruslah menjaga batas pergaulan. Kaifiat seterusnya adalah rukun-rukun nikah. Rukun-rukun nikah terbagi pada 5, iaitu bakal suami, bakal isteri, wali, saksi dan ijab dan kabul. Syarat-syarat yang perlu ada pada bakal suami adalah Islam, dia mesti adalah lelaki, tidak beristeri 4 pada satu masa, bukan dalam ihram haji ataupun umrah dan juga bukan muhrim. Syarat-syarat yang perlu ada pada bakal isteri pula ialah Islam ataupun ahli kitab, mestilah perempuan, bukan isteri orang, bukan dalam iddah, bukan dalam ihram dan juga bukan muhrim. Untuk wali pula, wali ni adalah orang yang berkuasa mengawinkan seorang wanita. Wali terbagi pada 2, iaitu wali nasab dan juga wali hakim. Ciri-ciri yang perlu ada pada seorang wali adalah Islam, lelaki, baligh, berakal, bukan dalam ihram haji atau umrah, tidak tertegah daripada memelanjakan harta dan merdeka. Susunan keutamaan wali-wali ni ialah pertama sekali bapa, kemudian datuk, dan kalau tak ada, terteruskan dengan adik-beradik lelaki dia dan seterusnya. Sampailah akhir sekali, barulah wali hakim. Walau bagaimanapun, ada juga sebab-sebab yang memindahkan kuasa wali nasab kepada wali hakim. Seperti tiada wali nasab tidak dapat dikesan, wali tinggal jauh, wali dalam tahanan dan tidak dapat dihubungi, wali dalam ihram haji ataupun umrah, wali menyembunyikan diri, wali setaraf bergaduh, wali sendiri yang ingin berkahwin dengan perempuan tersebut, dan akhir sekali wali itu sendiri enggan. Rukun-rukun nikah terakhir ialah saksi.
Perdana saksi ialah boleh memberi keterangan sekiranya berlaku pertikaian, menjamin pernikahan itu sah, membolehkan perkahwinan dan juga mengelakkan fitnah. Itu saja pada saya. So, pesanan saya bagi lelaki-lelaki luar sana, kalau kahwin tu tolong sayang isteri. Jangan sebabkan kita konon-kononnya kita pemimpi jumpa orang dekat tanah suci, semua kita tinggalkan isteri kita. Tu bagi saya sangatlah bodoh. Dan tu je daripada saya. Terima kasih.